نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia penceramah kita pada pagi ini iaitu Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa. Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi dapat kita bersama-sama dalam program seminar wanita profesional pada pagi ini secara live di Facebook Pusat Islam UMP. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama kita pada pagi ini, terutamanya seluruh warga Universiti Malaysia Pahang. Untuk makluman, program seminar wanita profesional ini adalah program tahunan yang dijalankan oleh Unit Helwa Pusat Islam dan Pembangunan Insan Pimpin UMP yang mengupas pelbagai isu-isu tentang wanita. Pada kali ini, pada program kali ini kita akan berjalan selama lebih kurang 1 jam 30 minit. Ustazah akan berceramah lebih kurang 1 jam dan baki 30 minit kita akan buka untuk sesi soal jawab. Pada akhir program nanti saya akan bacakan soalan-soalan yang
yang tertera di ruangan komen Facebook. Jadi bagi sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah menulis soalan tersebut di ruangan komen Facebook Pusat Islam UMT. Para hadirin sekalian, juga untuk diminta untuk mendaftarkan diri dengan mengisi Google Doc yang juga kami letakkan di ruangan komen Facebook Pusat Islam UMP untuk multi-CPT bagi staf UMP dan juga untuk tujuan rekod lah bagi peserta luar. Hadirin sekalian, sebelum saya mempersilakan penceramah kita pada hari ini iaitu Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang beliau. Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa berasal daripada Negeri Sembilan. Telah berkahwin dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Mendapat pendidikan di peringkat sarjana muda di University of Yarmouk, Jordan dalam bidang sastra bahasa Arab dan pengajian Islam. Seterusnya di peringkat sarjana di Universiti Malaya di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Seterusnya mendapat penganugerahan Doktor Falsafah dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Telah dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah bagi daerah Jempur Negeri Sembilan pada tahun 2018 dan yang terkini dilantik sebagai ahli lembaga pemegang amanah yatim. Tahniah Ustazah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Pengurusan Wanita, Kerjaya dan Keluarga. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita Puan Amira Abdullah, yang Ustazah hormati Pengarah Pusat Islam dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Pahang, yang berbahagia Dr. Rashidi Abbas dan seluruh pegawai kaki tangan Pusat Islam UMP, semua para pensyarah, bahagian pentadbiran akademik UMP, seterusnya semua yang bersama pada live kita pada pagi ini. Doa daripada Ustazah untuk kita semua adalah mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita, Allah membantu perjalanan program ini dan insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Terlebih dahulu, Ustazah harap didoakan semoga dapat meneruskan sehingga ke akhir bicara kerana Ustazah ada masalah pada peti suara sikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan hari ini sahabat-sahabat semua kita akan bercakap. Ya, Ustazah diberikan amanah untuk mengulas tentang tajuk pengurusan wanita, kerjaya dan keluarga. Ustazah percaya ramai yang sedang menonton pada pagi ini adalah wanita-wanita yang berkerjaya atau sikit masa lagi akan berkerjaya, atau memang wanita ni sebenarnya ada kerjaya masing-masing walaupun kita kata dia seorang suri rumah. Kerana Ustazah melihat tuan-puan sekalian, bahkan pekerjaan bahkan tanggungjawab sebagai suri rumah tangga di mana menggalas amanah untuk menguruskan rumah tangga, untuk mendidik anak-anak, ini juga adalah satu kerjaya yang menuntut atau memerlukan kepada satu tahap profesionalisme yang tinggi. Ini bukan satu amanah yang kita kata kebetulan, satu amanah yang kita kata tak ada kerja lain buat kerja tu, tidak. Tapi ini adalah tanggungjawab yang akan ditanya dan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Sahabat-sahabat semua, apa khabar? Ustazah nak menyapa dulu sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita dalam live kita ni. Ada Puan Azima, Puan Farida Abdul Hamid, Puan Maisum Isa. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, dalam afiah insyaAllah. Sahabat-sahabat semua, muslimin muslimat, bila sebut tentang wanita, menguruskan pengurusan wanita, karier, kerjaya dan keluarga, masyarakat lagi, maka kita akan dapat satu gambaran sebenarnya ramai sekali di kalangan kita ni termasuk dalam kategori orang sibuk.
Betul ya Puan Amira. Puan Amira ada tapi dia menyorokkan diri sebentar. Kita ni semua ni jadi orang sibuk. Masya Allah sibuknya. Itu belum lagi sibuk dengan media sosial lagi ya. Banyak lagi ni yang kita akan sibukkan. Jadi Ustazah nak menarik perhatian kita semua, wahai wanita-wanita yang sibuk, ya wahai muslimin muslimat yang sibuk dengan surah An-Nazi'at ayat 46. Okey, apa yang Allah sebut dalam surah An-Nazi'at ayat 46? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Seolah-olahnya di hari mahsyar kelak, mereka baru dapat rasakan hidup di dunia. Lama masanya hanyalah di antara semalam atau sehari semalam. Yang kita rasa lamanya kat dunia ni, sibuknya, banyaknya kerja, banyaknya tugas, banyaknya amanah. Nanti kelak di padang mahsyar kita akan dapat rasakan hakikat sebenar kat dunia ni apa dia? Macam semalam je, macam sehari semalam je, nak dibandingkan dengan masa yang ada di akhirat kelak. Dan masa di akhirat kelak adalah masa untuk hisab. Ya, masa untuk dinilai, masa untuk dihitung apa yang telah kita buat semasa di dunia. Dalam surah Yunus ayat 45, sahabat-sahabat sekalian, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'ah. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. Dan di hari mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka tidak rasakan hidup di dunia kecuali hanya sesaat sahaja. Di siang hari pula, yang di waktu itu mereka hanya dapat berkenal-kenalan. Masya Allah, masa yang kita rasakan sangat lama, sangat busy, macam-macam kerja, tapi sebenarnya hanya sesaat saja, macam sempat nak ta'aruf je, macam sempat nak sapa-sapa je. Macam itulah keadaan gambaran masa, ya, ketika mana kita nak comparekan masa itu dengan di padang mahsyar kelak. Kenapa Ustazah jadikan mukadimah kita tentang masa, tuan-puan sekalian? Sebab bila kita sebut tentang tugasan, kita sebut tentang tanggungjawab, kita sebut tentang amanah, semua ini melibatkan masa. Kita sebut tentang kesibukan, masa kita kata kita sibuk tu sebenarnya kita merujuk kepada tanggungjawab dan masa. Jadi sebab itu para muslimah, ya, para wanita yang budiman, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, menyebut tentang pengurusan yang lebih fokus hari ini tentang pengurusan wanita, kerjaya dan keluarga, maka paling penting sekali adalah disiplin untuk menjaga masa. Itu yang paling penting sekali. Kalau Ustazah cakap panjang lebar, habis segala hujah sekalipun tuan-puan sekalian, tapi bila merujuk kepada disiplin kita terhadap masa, lemah, ya, sangat teruk, tidak terurus, maka seakan-akannya 10 poin yang lain tu payah dah nak dapat. 10 hujah yang lain tu ke laut dah jawabnya. Kenapa? Intipati yang paling besar, teras yang paling besar, asas yang paling besar apa dia? Disiplin yang ada pada diri kita pertama sekali terhadap pengurusan masa. Lihat bagaimana ungkapan kata-kata Hasan Basri yang membayangkan suatu keadaan ataupun dalam ungkapan kata-kata itu membayangkan betapa pentingnya masa. Kata Hasan Al-Basri, "Ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi ya ibna Adam, ana khalqun jadidun wa ala amalika shahidun fatazawwid minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah." Tiada suatu hari pun bila terpancar sahaja fajar, melainkan masa akan menyeru kepada kamu, "Wahai anak Adam, aku adalah masa kamu yang baru. Hanya pekerjaan kamu yang akan menjadi saksi. Maka ambillah daku, yakni masa, sebagai bekalan terbaikmu. Sesungguhnya selepas aku pergi, aku tidak akan kembali lagi hinggalah sampai ke hari kiamat nanti." Masya Allah tuan-puan sekalian. Ya, bagi Ustazah baca dulu ungkapan para ulama, nanti kita akan ulas. Kata Syahid Hasan Al-Banna, "Huwal hayatu, fama hayatul insan illa al-waqtu alladhi yaqdihi min sa'atil milad ila sa'atil wafah." Dia adalah kehidupan, yakni masa. Tiada ertinya hidup manusia
selain dari masa-masa yang dia beramal semenjak dari lahir hinggalah ke saat yang terakhir. Baik, poin kita yang pertama adalah disiplin terhadap pengurusan masa. Sahabat-sahabat sekalian, pukul berapa kita bangun tidur? Pukul berapa kita tidur? Ya, dan bagaimana kita menguruskan masa di antara bangun tidur hinggalah kita tidur kembali. Ustazah nak menyebutkan satu wawancara yang Ustazah dengar daripada yang melibatkan Presiden US sekarang, Donald Trump. Jadi Ustazah nak sebut, walaupun mungkin kita kata dalam banyak keadaan kita tidak bersetuju dengan beliau, tapi cuba tengok ketika mana dia ditanya, diwawancara oleh satu pihak yang lain terhadap kejayaan-kejayaan di dalam perniagaan, dalam bisnes dia yang kita semua tahu, kemudian dengan persaingan yang sangat sengit di peringkat antarabangsa, lalu diwawancara, apakah dia tidak takut dengan persaingan, dia tak takut dengan orang yang nak menjatuhkan dia. Dia jawab macam ni, dia kata, silakan kalau nak bersaing dengan saya dalam dunia perniagaan, silakan. Dalam dunia perniagaan pasti akan ramai sebab terlampau banyak persaingan. Sebab dia kata, saya tak takut dan saya tak gentar pun dengan persaingan tu, sebab memadai bagi saya untuk tanya satu soalan saya kepada pesaing-pesaing saya. Soalan tersebut ialah, pukul berapa kalian bangun pagi? Saya tak takut persaingan kerana bagi saya cukup satu soalan nak tanya dengan pesaing-pesaing saya, pukul berapa kalian bangun pagi? Saya bangun pagi pukul 5. Ini Presiden US cakap. Kerana saya bangun pagi pukul 5. Kalau kalian bangun pagi pukul 8, pukul 9, pukul 7.30, di situ pun kemenangan adalah pada pihak saya. Sebab nak menggambarkan tuan-puan sekalian bagaimana kehebatan orang yang menjaga disiplin masa. Allah boleh berikan kepada dia kejayaan di dunia, kalaupun tidak berjaya dekat akhirat. Makna kata kejayaan dunia tu dalam konsep yang saya nak sebut ni, dalam skop yang saya nak sebut ni, makna dia dapatlah apa yang dia nak. Tuhan memang bagi dunia ni pada orang-orang yang macam tu lah kita kata. Jadi dia dapat. Kenapa? Sebab asbab tu dia pegang. Kenapa? Dia jaga masa. Dia bangun pagi. Itu kata Presiden US. Aku tak takut pun. Kau nak bersaing dengan aku. Sebab apa? Aku bangun pukul 5. Kau bangun pukul berapa? Kalau kalian bangun pukul 8, aku dah menang pada apa? Pada garisan permulaan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apatah lagi tadi yang Ustazah bentangkan adalah kalamullah. Yang Ustazah utarakan adalah pandangan para ulama terhadap masa. Kita tengok tadi apa kata-kata Hasan Basri. Masa yang datang masa yang pergi takkan datang kembali. Okey, mari kita tengok pada skop yang kita sedang bincang tentang kerjaya dan juga rumah tangga. Tuan-puan, apakah sama seorang ibu yang bangun jam 5 pagi, menyediakan masa, mengambil manfaat masa, mengambil peluang masa untuk memohon bantuan Allah dalam segala urusan hidup dia. Kerana yang paling penting sekali dalam kita menguruskan kehidupan kita, menguruskan kerjaya, menguruskan keluarga, yang paling penting sekali, ini fundamental, asas adalah al-isti'anah billah, memohon pertolongan Allah. Itu yang paling penting sekali. Bagi tahulah banyak mana beban pun, bagaimana besar cabaran pun, tapi ketika mana seseorang itu mendapat pertolongan Allah, benda itu akan jadi mudah. Tapi kecil je beban dia, sikit je amanah dia, tak banyak mana pun tanggungjawab dia, tapi Allah tak bantu dia, maka yang sikit itu akan jadi besar, yang mudah akan jadi payah. Kuncinya di mana? Al-isti'anah billah, pertolongan Allah. Bayangkan sahabat-sahabat semua, seorang wanita, seorang ibu, seorang isteri, benar tanggungjawab dia banyak, tugasan dia banyak, tapi dia disiplin dengan masa dia. Dia tahu betapa berharganya waktu sahur untuk dia yang nak memohon pertolongan Allah. Betapa pentingnya waktu sahur untuk dia angkat doa-doa dia ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Untuk anak, untuk keluarga, untuk kerjaya, untuk masyarakat. Yang sudah barang pasti kita terlampau lemah untuk melakukan semua tanggungjawab itu. Kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan bantuan Allah. Bandingkan dengan seorang ibu yang bangun pukul 7 pagi. Bangun pukul 7.30 pagi. Makna kata subuh dah masuk dah. Tergopoh-gapah, terkejar-kejar, terkocoh-kocoh lah, nak ambil wuduk lagi, nak mandi lagi, nak begitu, nak begini. Tuan pun boleh bayangkan bagaimana dia menguruskan hidup dia. Dan kita bukan cakap tentang dia, tapi kita cakap tentang kita. Subhanallah. Disiplin terhadap masa, menguruskan masa dengan baik, itu adalah
kunci kejayaan kita dalam menguruskan kehidupan selepas kunci yang pertama adalah al-isti'anah billah, memastikan kita selalu mendapat pertolongan Allah, senantiasa mendapat pertolongan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kita bercakap benda yang sedang berlaku pada kita sebenarnya, ya. Ustazah sedang bercakap benda yang berlaku pada diri ustazah juga, dan tuan-puan juga sedang mendengar sesuatu yang kita lalui dan kita alami. Bahawa kita banyak kerja. Ya, banyak kerja, Masya Allah. Ia melibatkan keupayaan, kekuatan, ketahanan mental. Dia melibatkan ketahanan emosi, ya, secara psikologi juga, dan melibatkan ketahanan dari sudut fizikal. Sebab itu dalam pengurusan yang ketiga yang kita garapkan di sini adalah pengurusan kesihatan. Pengurusan kesihatan yang termasuk kesihatan mental, kesihatan emosi, ya, kesejahteraan emosi, kesihatan fizikal. Ini adalah perkara yang penting dalam pengurusan wanita berkerjaya dan berkeluarga. Ya, jadi macam Zah kata tadilah, kita bercakap tentang sesuatu yang kita alami. Pertama, ketahanan dari sudut mental dan emosi, ya tuan-puan, ataupun tiga-tiga sekali. Masya Allah, kalau di peringkat universiti pun sekarang, bahkan Zah percaya di mana-mana sektor juga, sangat berdaya saing, sangat mencabar. Kita bekerja seiring dengan zaman. Ini bukan zaman silam lagi. Walaupun ada sebahagian yang mengatakan kepada ustazah, kita semua ni old school ustazah. Bahkan ada yang dah nak bersara juga kerana merasakan kita ini adalah golongan old school dan kita dah tak berdaya saing dengan suasana sekarang. Dah tak ada masalah kalau kita nak bersara, tapi Ustaz rasa kita tak patut juga cakap yang kita ni old school, ya, sebabnya kita kena berdaya saing, kita kena bersama-sama dengan seiring dengan zaman, ya, dan insya-Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membani seseorang itu kecuali pada paras ataupun pada kadar kemampuan, insya-Allah. Jadi makna kata, cabaran dia besar, kita kena menyiapkan kesejahteraan dari sudut kesihatan mental. Kita kena faham itu, kena belajar yang itu, kena belajar yang ini, kena masuk bengkel tu, bengkel ni secara online lagi, ya, secara yang offline juga. So kena siapkan mental, ya, kena siapkan emosi. Makna kata apa? Ustazah pegang satu benda je. InsyaAllah, ya, kita boleh lakukan dengan syarat tadi. Apa dia? Pertama, minta tolonglah dengan Allah. Yang kedua, pengurusan masa, disiplin masa mesti betul-betul terjaga dengan baik. Sebab tu kok mana pun tuan-puan sekalian, kena bangun pagi. Kena bangun awal. Semalam ustazah menghantar ayahanda ustazah untuk follow up, ya, di hospital. Jadi doktor tu bercakap dengan ayah ustazah, ya. Adalah pesanan-pesanan doktor. Ayah ustazah cakap macam ni dengan doktor. Lepas tu ayah ustazah pula berpesan-pesan dengan doktor tu. Ya, ayah ustazah kata apa? Memanglah pakcik ni ngantuk sikit pada waktu siang, dia kata. Memang pakcik ngantuk sikit pada waktu siang. Tapi tak apalah. Pada usia pakcik 83 tahun ni, pakcik pun tak ada kerja nak buat macam orang muda-muda dah. Jadi kalau pakcik ambil masa untuk tidur sikit pun tak apa. Sebab doktor fahamlah umur-umur macam pakcik ni malam-malam memang berjaga. Malam-malam berjaga sebab kita nak tahajud, dia cakap. Ya, kita nak tahajud, nak meninggalkan anak-anak, keluarga, ya, nak meninggalkan dunia, nak masuk alam akhirat ni, ya, nak kena berdoa, berhubung dengan Allah. Jadi biasalah malam-malam orang tua ni, ya, memang kita penuhkan dengan tahajud. Sogar malam tu, kata Abah. Jadi dia bertukar, ya, seolah-olah macam segar siang tu balik ke malam pula. Jadi biasa dia kata kalau waktu siang tu rasa ngantuk sikit sebab sesuai dengan usia 83 tahun. Bagi ustazah yang mendengar tu tuan-puan, ustazah bukan bercakap soal Abah usia 83, ustazah usia 45, tak. Tapi ustazah tengok apa? Ya Allah, macam mana malam aku compare dengan malam ayah aku? Macam mana malam kita compare dengan malam orang lain? Ya, macam mana gambaran yang diberikan oleh ayahanda tadi? Malam tu segar doktor. Macam itulah lebih kurang ayat dia kan. Malam tu segar. Kita berhubung dengan Allah. Kita nak berdoa, kita nak minta itu ini. Ustazah bertanya pada diri sendiri. Baik, kamu bekerja, kamu banyak kerja. Tapi takkanlah kamu tetap memberikan alasan tak boleh bangun pukul 5 pagi.
tak boleh bangun 4:45 pagi. Sedangkan momentum seharian tu sangat terkait dengan awal pagi yang kamu mohon pertolongan Allah, yang kamu bersandar kepada Allah, yang kamu lapangkan hati kamu untuk menerima, menerima apa? Menerima cabaran yang baru. Yang kamu lapangkan mental kamu, fikiran kamu untuk menerima ilmu yang baru. Yang kamu lapangkan pula, kamu segarkan tubuh badan kamu untuk menerima segala macam cabaran, ujian, kehidupan, beban, tugasan yang kita galas, yang baru pada hari tersebut. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, Ustazah memang percaya dan yakin kuncinya di situ. Kita dah lalui kehidupan ni, kita dah alami dah. Kalau kita tak siap, kita tak prepare diri kita pada hari yang baru macam disebut oleh Hasan al-Basri tadi, tiba-tiba kita berhadapan dengan cabaran, kita berhadapan dengan tugasan, kita berhadapan dengan macam-macam pada hari baru yang Allah kurniakan kepada kita, pasti macam-macam lah tuan-puan. Stres, komunikasi kita pun terjejas dengan orang lain. Nanti lagi payah nak cover tu. Bila kita dah stres, komunikasi dengan suami terjejas, komunikasi dengan anak-anak terjejas, itu dah payah, dah ambil masa lain pula. Untuk apa? Untuk cover. Sebab itu bila kita sebut tentang masa, kita kena buat sesuatu tu dengan smart. Dengan maknanya sangat efisien. Contoh, kalau kita mendengar pengisian apa-apa, bengkel, kuliah dan sebagainya, berikan tumpuan masa. Selalu saya kata kat diri sendiri saya tak banyak masa. Saya tak ada masa untuk macam kita kata, tak apalah, kita on je lah kita punya komputer ni, tapi kita buat kerja lain. Kita pergi kita makan-makan ke, kita main handphone ke, nanti kita boleh dengar balik. Nanti itulah yang saya rasa macam tak smart kita buat kerja macam tu. Yang smartnya macam mana? Masa kita yang ada ini, kalau tidak ada urusan-urusan yang lain, keuzuran yang lain, maka berikanlah fokus, berikanlah tumpuan, dan kita dah set up kita punya akal, kita punya diri, kita set up macam mana? Ini masa terbaik yang kamu ada. Grab peluang tu, dengar baik-baik, berikan perhatian, berikan fokus, jangan fikir masa lain. Jangan fikir akan datang peluang dan kesempatan yang lain. Jadi apa yang berlaku tuan-puan, bila kita dah set up macam tu diri kita, otak kita cepat faham insya-Allah, cepat maknanya memahami, mengaitkan dengan kehidupan, menyelaraskan, merumuskan cepat. Kenapa? Sebab kita dah setkan diri kita, ini adalah masa terbaik untuk dengar dan untuk ambil manfaat. Jangan tangguh-tangguh. Jadi tuan-puan sekalian, kita akan jadi dapatlah yang kita kata pengurusan yang smart, dengan disiplin masa tadi. Sebab apa? Sebab masa berjalan. Kenapa kita jadi stres? Sebab kita tak urus masa dengan baik, tanggungjawab kita dah makin bertambah, kemudian banyak pula kelompongan dan kelemahan yang kita kena cover balik. Jadi tuan-puan sekalian, raikanlah dua poin yang Ustazah sebut pada awal pertemuan kita ini, iaitu yang pertama al-isti'anah billah dan yang kedua adalah disiplin terhadap pengurusan masa. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kalau ikutkan disiplin tu boleh jadi poin yang tersendiri. Sebab bila sebut disiplin, dia akan termasuk dalam macam-macam lagi, bukan menguruskan masa saja, bahkan termasuk pada soal karakter juga. Bila Ustazah berhadapan dengan anak-anak muda, kita ada banyak kos dan juga ada bengkel dengan belia wanis, termasuk juga dengan mahasiswa-mahasiswi juga, golongan belia wanis, Ustazah memang ambil peluang dan kesempatan tu untuk memberikan input, memberikan teguran dan nasihat sebagai seorang dewasa ataupun sebagai seorang ibu. Antara yang sangat Ustazah tekankan adalah soal disiplin. Disiplin ni adalah satu karakter, attitude kita. Kadang-kadang ada orang kata macam ni, saya ada duit. Saya ada duit, so saya tak payah bekerja. Saya ada duit, macam-macam lah, saya ada duit. Ayah saya dulu ada rumah sewa, jadi saya dapat duit daripada rumah sewa tu tiap-tiap bulan. Contoh jadi oleh kerana saya ada duit, saya ada dapat daripada rumah sewa, jadi saya boleh duduk-duduk saja, main handphone, duduk-duduk saja. Saya boleh bangun pukul 10 pagi hanya untuk solat subuh, bangun kejap, lepas tu tidur balik, lepas tu cari makanan.
Ada orang Allah uji kehidupan dia macam okey, kalau setakat untuk duit, dia ada duit. Ya, ada duit sikit. Kalau setakat untuk rumah, okey, dia ada rumah yang dia boleh berteduh dan sebagainya. Tapi minta maaf tuan-puan, ustazah bukan melihat dari sudut tu. Kita bekerja bukan semata-mata untuk duit. Ya, kita bekerja bukan semata-mata untuk beli rumah. Tolonglah faham benda ni. Kita menjadi wanita carrier, kalau kita khusus kepada tajuk kita bukan bekerja, berkarya untuk duit ya tuan-puan sekalian. Semata-mata tidak. Jadi, kalau dah ada duit, so, boleh bangun lewat, boleh buat apa saja kita suka. Jadi semacam itulah pula jadinya kan. Jadi untuk anak-anak muda yang seperti ni, yang dia rasa, okay, dia ada duit, dia ada apa semua, so suka hati dia nak buat macam mana. Ustazah melihatnya soal disiplin yang membentuk karakter dia. Percayalah, kalau dia dah membiasakan dengan bangun suka hati, nak buat apa suka hati, dia tidak jaga masa dengan baik, ya, dia tidak disiplinkan diri dia dengan macam-macam cara, maka boleh kita katakan apa? Kita mungkin tidak akan berjaya lah. Ya, untuk mencapai kejayaan yang cemerlang, untuk menjadi insan yang hebat, sama ada di dunia ataupun di akhirat, rasanya susah tuan-puan sekalian. Padahal kita ni nak jadi macam mana? Nak jadi manusia bermanfaat kepada ummah. Nak jadi manusia yang semakin taat kepada Allah. Kalau kita pegang dua slogan ni, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat, sangat menuntut kita untuk menjadi manusia yang berdisiplin, yang berkarakter, yang ada attitude, yang sangat menjaga disiplin diri. Jadi maknanya apa tuan-puan sekalian? Dia akan berbalik soal pengurusan karier dan keluarga kepada apa? Kepada bagaimana karakter yang kita bentuk. Kita bangun pagi bukan sebab disiplin cari duit, ya, kita menjaga masa bukan kerana disiplin cari duit, tapi kita nak membentuk diri kita menjadi insan yang berjaya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Berjayalah, beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tadi kita dah sebut tentang isti'anah billah. Ya, pertolongan dengan Allah, keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Semua benda takkan jadi kecuali dengan izin Allah. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan siapa golongan yang berjaya? Iaitu orang yang boleh fokus dalam solat dia. Boleh khusyuk dalam solat dia. Yang tahu hala tuju siapa yang dia nak ingat dalam solat dia. Yang tahu bahawa solat dia adalah ubudiyah dia kepada Allah. Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat. Siapa lagi golongan dia? Iaitu orang-orang yang tahu membezakan di antara mana yang lalai, mana yang bermanfaat. Mana yang patut, mana yang tak patut. Dia pandai saring, dia pandai tepis. Dia menjauhkan diri, dia mengelakkan diri daripada kelalaian, kealpaan. Menjadi orang yang sentiasa memberi manfaat dia kepada hidup dia, keluarga dia, sektor yang dia bekerja dan kepada ummah. Jadi ini sangat signifikan tuan-puan sekalian. Ya, dengan ayat Quran yang Ustazah sebutkan tadi, ya, dengan kehidupan. Ustazah sebut ni tuan-puan adalah benda yang bersifat lebih umum. Ya, lebih luas. Sebab kalau yang umum ni, yang kita kata sudut pandang ni pun kita tersasar, nanti secara teknikal juga tidak jadi. Ya, secara teknikal juga tak jadi. Sebab apa? Sebab view yang menyeluruh tu pun kita tersasar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, iaitu di antara perkara yang kita sebut sebagai fundamental, ya, dalam membentuk kita menjadi wanita yang boleh menguruskan kerjaya dan keluarga dengan baik. Sekarang mari kita lihat, ya, kepada poin yang berapa dah? Yang ketiga, ya. Yang keempat. Yang ketiga tu kita letakkan attitude, ya. Kita punya sikap. Kita punya watak. Ada orang sikap dia keras. Ada orang watak dia menyenangkan. Itu sangat memberi pengaruh terhadap urusan kehidupan kita. Ya, kalau kita keras, lazimnya lebih ramai musuh daripada kawan. Ya. Kalau kita keras tuan-puan sekalian, lazimnya akan banyak benda yang sulit daripada benda yang mudah. Tapi bayangkan seorang yang hayyinun layyinun, seorang yang mudah berurusan dengan dia, seorang yang lembut, seorang yang menyenangkan. Ya, jangan kata urusan dunia, urusan akhirat juga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mencintai, ya, seorang hamba yang ada sifat hayyinun layyinun, memudahkan, ya, bertolak ansur, menyenangkan, senang berkira dengan dia. Allah mencintai
hamba yang seperti itu, maka kalau Allah mencintai, urusan dunia akhirat akan jadi mudah. Jadi kena tengok juga. Kadang-kadang yang jadi susah nak urus keluarga, susah nak urus karier ni kerana perwatakan kita juga, pembawaan kita juga. Baik. Yang keempat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Yang keempat, Ustazah catat di sini, tuan-puan sekalian, adalah soal nak sebut ayat dia? Rangkaian kita dengan orang lain. Ataupun kita sebut rangkaian sosial lah, rangkaian. Kenapa penting rangkaian kita dengan orang lain? Pertama, tuan-puan sekalian, sebagai seorang wanita yang berkerjaya, yang berkeluarga, Ustazah tidak merasakan tepat untuk mengatakan, contoh kalau ada orang kata Ustazah ni iron lady. Iron lady lah contohnya lah, ni contoh je iron lady. Buat tu, buat ni, itu boleh buat, ni boleh buat. Untuk Ustazah kalau orang tanya, adakah wujud iron lady ni? Kalau tanya Ustazah rasa kalau sandarkan kat Ustazah, lagilah tak setuju langsung. Ustazah kata macam, tak adalah. Mana ada iron lady? Iron tu iron lah, lady tu lady lah, macam tu. Ya, tak ada. Kenapa? Sebab keliling kita ada orang yang menyokong kita. Keliling kita, Allah takdirkan ada orang yang menyokong dan mengangkat kita. Sebab itu saya letak tuan-puan sekalian nombor 4 apa dia? Rangkaian sosial ni sangat penting. Ibarat macam masa kita kecil-kecil dulu, muslimin-muslimat, kalau ingat lagi lah zaman-zaman dulu, kita main yang macam ni. Lepas tu kawan kita kat depan, dia pegang macam tangan tu kan. Kawan kita pegang tangan macam ni. So nanti akan ada orang ketiga yang naik. Kaki dia masuk kat sini satu, dia akan naik. Kita yang angkat dia. Jadi kalau tengok siapa tinggi, dialah yang tinggi. Kalau tengok kaki siapa yang tak pijak kat bumi, kaki dia tak pijak kat bumi. Yang kita berdua tukang angkat ni, kaki pijak kat bumi. Yang dia terangkat tu, kaki tak pijak kat bumi, kepala lagi tinggi ke langit daripada kita. Itu analogi yang Ustazah bawa tuan-puan sekalian. Itulah gambaran yang hidup dalam pemikiran Ustazah. Apa dia? Ingat, masa aku naik tinggi, kaki tu macam tak pijak kat bumi. Jadi berhati-hati jangan sampai jadi orang yang sombong. Berhati-hati jangan sampai lupa diri. Jangan saat kita dah jadi profesor, tuan-puan sekalian, kita dah jadi Datuk Datin, Tan Sri segala macam, kita rasa kehebatan tu pada kita. Kita rasa kejayaan tu memang berhak kita miliki kerana usaha kita. Ingat, ada staf bawah yang tolong. Ingat, ada suami kita kat belakang. Ingat, ada isteri kita yang pimpin kat belakang kita. Ingat, ada doa mak ayah yang sering menadah tangan lebih banyak daripada doa kita. Ingat, ada anak-anak kita yang bertolak ansur. Apa dia bertolak ansur macam mana? Mereka sudi mengurangkan hak mereka demi melihat mak mereka berjaya. Demi melihat ayah mereka berjaya. Ingat, ada kawan-kawan kita yang sama-sama membantu. Tak buat masalah pun pada kita. Ya, sokong je kita naik pangkat. Ingat. Macam analogi yang Ustazah bawa. Ketika mana kita di atas untuk kita berjaya, ada ramai orang yang bertolak ansur dengan kita, yang menjadi rangkaian sosial yang terhebat dalam hidup kita. Sebab itu yang nombor 4 tadi apa? Tuan-puan, tolong berbudi, tolong jaga, tolong ambil hati, tolong doakan rangkaian sosial yang hebat yang ada di keliling kita semua tanpa kita mungkin tak sedar, tuan-puan sekalian. Tapi ingatlah kata kuncinya apa? Berbuat baiklah dan berbudilah dengan orang lain kerana mungkin kita tak sedar, walaupun tak nampak secara zahir, tapi kalau mereka kurangkan langkah dan rentak mereka pun tak jadi laju macam kita, dengan sebab itu kita boleh jadi laju. Sebab mereka mengundur selangkah ke belakang, kita dapat menampak selangkah ke depan. Ustazah tu macam itu macam kata-kata berfalsafah lah tu. Harap-harapnya tuan-puan faham. Sebab itu Masya Allah, kita nak senang hidup tuan-puan, nak menguruskan kerjaya keluarga, tolonglah jadi insan yang berbuat baik dengan semua yang ada di keliling kalian. Berbuat baiklah. Kita ada pembantu rumah, berbuat baiklah dengan dia. Ihsanlah dengan dia. Sekurang-kurangnya kita tak payah nak basuh baju dah kat rumah. Kita tak melipat baju.
Kita tak iron baju dah. Kenapa? Kerana Allah hadirkan dalam hidup kita seorang pembantu rumah. Didiklah dia dengan ihsan. Ya, insya-Allah dengan ihsan kita kepada dia, kalaupun dia ada niat tak baik, kalaupun dia ada karakter tak baik, insya-Allah mudah-mudahan dengan kebaikan kita kepada dia, Allah membantu kita untuk apa? Memperbaiki juga insan-insan yang ada di sekeliling kita. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kamu buat baik pada orang, buat baik pada binatang, buat baik pada apa saja alam ni, sebenarnya sefirnya adalah kamu sedang menyantuni diri kamu sendiri. Kamu sedang melayan diri kamu sendiri. Kamu sedang menghargai diri kamu sendiri. Kamu sedang menyiapkan kebaikan kepada diri kamu sendiri. Orang yang kita buat baik pun insya-Allah akan buat baik pada kita. Ya, kalau kamu buat jahat pada lingkungan kamu, pada orang lain, itu umpama kamu menyediakan apa? Seolah-olah nak pantul balik je, ya, kejahatan pada diri kamu sendiri. Jadi tuan-puan sekalian, jagalah orang di sekeliling kita. Berbudilah, berakhlaklah dengan mereka. Kalau untuk wanita yang sedang berkejaya berkeluarga, lebih khusus lagi, ya, berbuat baik dengan majikan kita, berbuat baik dengan rakan sekerja kita, berbuat baiklah dengan suami kita, tuan-puan. Berbudilah dengan beliau. Ya, berbuat baiklah dengan anak-anak kita. Kurangkan konfrontasi. Ya, ini contoh macam ni. Katalah ustazah memang rasa macam tak ada, kok mana pun yang ini ni kita nak fight juga dengan suami kita. Ya, kadang-kadang macam itulah kalau kedah geram tu kan. Makna kata tak apalah, bergaduh pun bergaduh lah, kena fight juga. Contoh. Tapi ustazah akan ada pemikiran lain pula lepas pada tu. Betul ke kamu nak fight dengan suami kamu ni? Ya, betul ke kamu rasa macam tak apa, bergaduh pun bergaduh lah. Kenapa? Sebab untuk memperbaiki damage tu makan masa yang panjang. Ya, kita kena fikir yang tu. Kalau lah kata tak apalah, nak selisih faham pun tak apa. Dengan anak ke, dengan suami ke, dengan isteri ke. Sebab bagi ustazah, tuan-puan, boleh kata nak selisih faham macam tu. Tapi ingat, nak memperbaiki kerosakan tu nanti, itu Masya Allah, ambil masa, kerah tenaga, emosi kita terjejas. Jadi lebih baik kita cuba fikir yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Cuba selesaikan secara harmoni. Jangan ikut perasaan. Kalau ikut nafsu, ikut perasaan nak marah, memang nak marah. Tapi ingat, marah kita nanti, macam-macam perkataan yang keluar, jeling lagi, apa lagi, nak baiki tu makan masa, kena pakai teknik baru pula, macam-macam kemahiran pula diperlukan. Kalau tanya ustazah lebih pilih, tak apalah, kontrol daripada awal. Kontrol daripada awal apa dia? Sabar. Kontrol daripada awal apa dia? Bil hikmah. Dengan cara yang lebih bijaksana. Memang sebagai seorang wanita yang memikul, menggalas amanah tanggungjawab yang banyak, kita memang kena smart lah buat kerja, tuan-puan. Ya, nak kontrol emosi kena pandai, nak kontrol sesuatu yang kita tak nak melibatkan menjejaskan kesihatan, semua tu kena pandai jaga. Ya, contoh macam ustazah, Allah uji juga, ya, Allah uji dengan masalah kesihatan. Sebenarnya daripada kecil lagi, ya, daripada kecil, jadi memang berantai-rantai. Tapi sampai satu tahap, ya tuan-puan, sebenarnya tak nak sebut sebenarnya, tak nak cakap lagi dah. Tak sihat ke apa, tak nak cakap dah. Sebab benda tu dah biasa sangat pada kita, ya. Tak nak sebut. Tapi kita kena bijaksana. Untuk apa? Untuk jaga kesihatan. Ya, sebab itu ustazah, kalau doktor kata, okey ustazah, kita kena buat begini, untuk rawatan kita kena buat begini, insya-Allah saya ikut je. Kita cari doktor yang memang pakar lah kan, ya. Ikut je. Walaupun orang kata, okey, lepas pembedahan tu ustazah, 2 bulan pula untuk pemulihan. Ustazah tawakal. Tak apa doktor, saya ikut. Saya nak sihat. Kena begini. Tak apa doktor, insya-Allah. Saya ikhtiar nak sihat. Ikhtiar saya pun ibadah. Sebab nak sihat. Lepas dalam berikhtiar, tuan-puan, doalah, wahai Allah, aku ikhtiar habis dah ni cara. Aku cuba dah masa ke semasa. Berilah aku kesihatan yang baik, Allah. Doa je. Doa minta sihat tu, tuan-puan, tak mesti angkat tangan dah kalau ustazah lah. Ya, bawa kereta ke apa ke, sentiasa, insya-Allah. Ya Allah, gerakkan hati, Allahumma shfini, ya Allah, shifaan ajilah. Sentiasa, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyani. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyani.
ada kadang-kadang macam contoh macam ni, macam Ustazah bercakap banyak kan, antara yang Ustazah bimbangkan lepas tentang masalah kesihatan tu adalah Ustazah akan boleh saja kalau nak kejang dia akan jadi macam dia koma dekat ni kita punya kerongkong. Jadi akan melibatkan anak tekak apa semua dan sampailah ke esophagus tu. Boleh, dia boleh jadi kejang. Kalau Ustazah bimbangkan dengan kekejangan tu, Ustazah takkan bercakap. Maknanya takkan ceramah, takkan bercakap, takkan berada di hadapan orang. Tapi Ustazah nak fight benda tu, lepas tu bercakap dengan suami, dengan sahabat-sahabat semua, ya, kita berdoa pada Allah, akhirnya kita rasa macam ni, kita yakin macam ni. Kita buat je, tawakal je pada Allah. Ya, serah je pada Allah. Kita tak tahu akan jadi apa pun. Kita serah, tawakal je. Pasti bila berlaku sesuatu ada jalan keluar dia. Ya, mungkin Ustaz akan kata, malulah pula, seganlah pula kalau jadi depan orang. Ya, tapi apa nak dimalukan depan orang? Kita adalah manusia yang lemah. Mungkin kita rasa malu sebab kita nakkan kesempurnaan. Mungkin kita rasa malu kalau kita rasa nak perfect sentiasa, nak hebat. Jadi balik pada diri kita, balik apa dia? Kita lupa ke? Apakah kaki tak jejak ke tanah kita ni? Kita ni manusia yang lemah, manusia biasa. Ya, boleh jadi apa-apa je masa kita buat live ni, kan? Jadi serah diri je pada Allah, serah diri pada Allah. Tapi nak bagi tahu tuan-puan, menguruskan kesihatan tu sangat penting. Uruskan kesihatan. Jadi bila sebut uruskan kesihatan tu, kita nak jaga lingkungan tadi. Kita nak sihat, sejahtera. Ya, anak kita sihat, keluarga kita sihat, emosi keluarga kita sihat. Jadi insya-Allah benda tu tak mendatangkan masalah pada kita. Sebab bila mendatangkan masalah, kita balik yang nak kena counter perkara-perkara tu. Kembali kepada tadi yang saya cakap maknanya kita kena bijak berfikir juga dengan hikmah. Jangan mudah-mudah bergaduh dengan orang. Jangan mudah-mudah bermusuh. Jangan mudah-mudah nak mengajuk, nak ambil hati, nak segala macam. Kenapa? Kita tak banyak masa untuk memperbaiki keadaan tu. Itu Ustazah punya pandangan lah tuan-puan. Contoh dengan anak-anak. Contoh. Okey, boleh je kalau kita nak ambil pendekatan merajuk je lah dengan anak tu, merajuk je. 2 hari tak nak bercakap contohnya. Biar dia tahu mak dia ni kecil hati, mak dia ni merajuk dengan perangai dia. Tapi Ustazah fikir tuan-puan, kita tak tahu macam mana anak kita akan respon terhadap rajukan mak dia ni, terhadap mak yang merajuk ni. Macam mana anak kita akan respon? Itu di luar kawalan kita. Entah-entah anak kita respon, dia stres, dia cerita dengan kawan dia pula cerita dengan mak dia pula, mak kawan pula, ataupun dia keluar daripada rumah. Tuan-puan bayangkan berapa hari nak urus masalah ni. Dengan sebab apa? Punca apa tadi? Kita yang merajuk. Kita tak boleh kontrol anak kita pula macam mana respon terhadap kita merajuk. Allahu Akbar, pening. Ini benda Ustazah dah lalui tuan-puan. Jadi bila kita nak bertindak, kita nak respon atas sesuatu, kita kena fikirkan apa kesan dia, apa implikasi dia. Sebab kita balik nanti yang kena counter balik. Jadi fikir, ni kalau aku merajuk, anak tu begini-gini, makan masa pula. Jadi nak buat macam mana? Jangan merajuk. Kontrol diri. Minta tolong dengan Allah. Kawal emosi dengan baik. Kita mungkin boleh senyap sekejap, tapi tak lama, sekejap je untuk tenangkan diri. Lepas tu apa dia? Kita jadilah ibu yang berjiwa besar. Kita jadilah isteri yang berjiwa besar. Ajak mereka berbincang. Bersemuka dengan hikmah. Bil mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Okey, cakap dengan anak kita, Kak Long, Umi jumpa sekejap boleh? Lepas solat asar ya. Sebaiknya kita solat asar sama-sama, lepas tu kita bercakap sekejap. Walaupun hati kita mungkin tengah marah tuan-puan, tapi kita tahu kita tak banyak masa. Ya, kita tak, macam tadilah, kita banyak tugasan yang lain. Okey, kita kena kawal emosi dengan baik. Jadi, kita jaga insan-insan sebelah kita, cakap dengan Kak Long tadi, contohlah ya. Okey, jumpa lepas asar tadi, kita pun cakap dengan dia. Sebenarnya Umi terus terang saja. Ya, Umi rasa dari sudut adab, apa yang Kak Long buat tadi, kurang cantik, tak bagus. Dan Umi bukan bercakap semata-mata untuk diri Umi. Ya, bukan kerana Umi nak anak-anak beradab itu, bukan semata-mata untuk Umi. Tapi apa dia? Ini adalah perintah daripada Allah. Bahkan Allah kaitkan masa depan kita, kejayaan kita dengan apa? Dengan sikap kita terhadap mak ayah kita. Akhlak dan adab kita terhadap mak ayah dia. Jadi tak tally nanti. Tak selaras. Umi doa anak Umi berjaya, tapi dari satu sudut yang lain, anak menunjukkan adab yang tak baik dengan mak ayah. Jadi Umi bercakap ni adalah untuk masa depan Kak Long sendiri. Harap Kak Long terima dengan baik. InsyaAllah tuan-puan.
Walaupun kita rasa tak puas hati, yang bestnya merajuk puas hati kan. Tapi ingat, kita adalah wanita yang Allah berikan amanah, tanggungjawab yang banyak. Kita kena smart, kita kena bijak, kawal diri dengan baik. Jadi sebab itu yang nombor 4 tu Zah kata apa? Berbudi dengan orang lain. Berbudi buat baik. Tolong tuan-puan elakkan dalam persekitaran kerja kita mengumpat sana, mengumpat sini, menjatuhkan semua budaya-budaya yang keluar daripada budaya budi ni tuan-puan, tolong dielakkan, dijauhkan, tolong dirawat. Kita punya budaya dalam sektor pekerjaan kita, budaya dalam keluarga kita, budaya apa? Berbudi tinggi. Budaya tu pun maksud dia daripada perkataan budi dan daya. Kita mengusahakan segala kebaikan. Kita mengusahakan budi bahasa yang tinggi, sopan santun yang tinggi, yang akan memberikan impak yang baik. Bila sebut budi, dia takkan terhenti setakat tu. Bila sebut budi, tuan-puan, itu adalah kebaikan yang akan terus berpanjangan. Ahsantum li anfusikum. Kamu buat baik pada diri kamu sendiri. Berbudi umpama orang menanam. Menanam benih, akan tumbuh, akan ada hasil, akan ada bunga, akan ada pokok, akan ada buah. Masya Allah, budi tak pernah terhenti setakat budi, tapi yang kita sebut berbudi ni adalah kebaikan yang akan mengalir. Jadi, kita tak nak stres dalam kerjaan kita, dalam urusan keluarga. Jadi manusia berbudi, jadi manusia yang pandai menghargai, jadi manusia yang pandai bersyukur, jadi manusia yang pandai berterima kasih. Kalau ada pun kekurangan dan kelemahan orang keliling kita, kita cuba perbaiki dengan cara yang baik, jangan dibesar-besarkan. Jangan didedahkan aib dan sebagainya. Kenapa? Sebab ingat, kita takkan dapat naik tinggi kecuali ada yang menyokong di bawah kita. Sama ada tangga, sama ada orang lain, maknanya ada yang menyokong. Takkan terbang-terbang macam tu je kita, tidak. Jadi berbudilah. Dalam hidup yang serba kompleks ini, itulah yang sangat penting untuk jadi manusia yang berbudi. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya apa dia? Yang kelima adalah peningkatan dari sudut profesionalisme itu sendiri. Bagi Ustazah, bila sebut tentang profesional, orang yang profesional dia mesti ada 3 elemen yang penting. Apa elemen yang 3 tu? Ini pandangan Ustazah dengan mengambil kira banyak sekali pandangan daripada sarjana-sarjana, daripada ulama-ulama kan. Bila sebut profesional ni, dia mesti ada elemen yang pertama adalah ilmu. Dia takkan jadi profesional tuan-puan kalau tidak ada ilmu. Kita takkan profesional untuk menguruskan kerja kita, karier kita, keluarga kita kalau kita kurang ilmu. Itu kala sama sekali tidak, takkan dapat. Takkan sampai tahap profesional sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai mengurus rumah tangga, sebagai pekerja kalau kita tidak ada ilmu dalam bidang yang kita buat. Bagi Ustazah, paling penting ilmu fardu ain juga. Itu mesti ilmu fardu ain dan kemudian ilmu yang memenuhi tuntutan dalam bidang yang kita buat. So ilmu mesti ada. Jadi perjalanan mencari ilmu itu adalah berlaku setiap hari. Sehingga kan tuan-puan sekalian, kalau bagi para ulama kan, kalau tak ada ilmu bertambah dalam sehari itu rasa macam tak ada makna pula hari itu. Jadi macam itulah sama ada ilmu fardu ain maupun ilmu fardu kifayah sentiasa berlaku pemantapan. Mantap. Nak jadi ibu tuan-puan tak ada ilmu susah hari ni. Nak jadi isteri kena ada ilmu. Nak jaga kesihatan mental kena ada ilmu. Nak jaga kesihatan, kesejahteraan emosi kena ada ilmu. Masya Allah. Sebab itu setiap hari kita mencari ilmu. Ustaz sangat bersyukur sangat bersyukur dengan ilmu teknologi ni. Kalau ikutkan ya Allah ya Tuhan, bukan bidang ustazah tuan-puan. Kami kebiasaannya para asatizah ni memang bukan bidang kami lah. Ustazah dulu belajar kat Jordan lagilah tuan-puan, tak ada langsung guna komputer ke apa bukan. Masa tu belum ada, handphone pun tak ada. Kalau ada pun handphone besar-besar yang orang tak guna secara personal pun. Jadi kami tak belajar di universiti ilmu tersebut, tak ada guru yang khusus. Tapi hari ini ilmu tu kena didapatkan. Kenapa? Sebab zaman hari ini semua benda, bahkan nak menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah memerlukan kepada ilmu teknologi itu sendiri. Kalau dulu kita kata ini tools, peralatan, tapi sekarang benda tu dah jadi setiap orang kena tahu. Kalau dulu kita boleh minta tolong orang lain, tapi oleh kerana sekarang zaman dah berubah, setiap orang kena pandai kendalikan sendiri.
Ketika dia nak live apa semua, dia kena pandai kendalikan sendiri. Jadi Masya Allah, ya Ustaz mensyukuri sangat ilmu tersebut. Dan ingat, elemen kedua adalah kemahiran. Kalau ada ilmu tapi tak amal, tak praktis, hanya ilmu sebatas teori, kita akan profesional juga. Jadi kita mengamalkan ilmu itu, kita praktis ilmu tersebut, itu meningkatkan nilai profesional kita. Profesionalisme kita akan meningkat bila ada ilmu dan kemahiran. Apa yang ketiga yang Zah masukkan tuan-puan? Kalau kita nak betul-betul jadi orang yang profesional, yang ketiga adalah elemen budi yang tinggi. Yang ketiga adalah elemen budi yang tinggi. Tuan-puan ada ilmu, tuan-puan mahir, tapi tuan-puan perangai teruk. Ya, senang cakap macam tu. Ya. Ilmu ada, mahir, kepakaran ada, tapi tak pandai nak santuni orang lain. Ya, tapi suka meremehkan orang lain. Tapi tak pandai nak ambil hati, tak pandai nak menyenangkan orang lain. Tak ada budi bahasa yang tinggi. Habis, jangan cakap tuan-puan profesional. Tak ada apa. Sebab nilai ilmu dan kemahiran tuan-puan tak akan dipandang lagi oleh orang lain. Kenapa? Budi yang akan mengukuhkan semua tu. Budi bahasa kita, akhlak kita, adab kita yang akan maknanya nampak hebat sangat yang ada pada ilmu dan kemahiran. Ini umpama satu pokok tuan-puan, cantik sangat pokok tu. Tapi kalau kiri kanan dia penuh dengan duri, ya, penuh dengan benda-benda yang memang akan mencederakan orang lain, orang takkan mendekati, ya, orang takkan mendekati kecantikan tadi tu. Itu lebih kurang analogi zaman. Jadi tuan-puan sekalian, harus ya kita mencari ilmu. Sama ada ilmu fardu ain tu wajib, ilmu fardu kifayah dalam bidang-bidang kita. Untuk kita menyempurnakan tanggungjawab tu, kita mesti belajar ya ilmu-ilmu tersebut dan kita praktiskan untuk lebih mahir. Jadi kalau dalam konteks keluarga pun macam tu juga ya, sebagai ibu bapa. Mungkin dulu tak mahir sangat, sekarang dalam keibubapaan kita lebih nampak tenang, ya, lebih nampak hikmah. Kenapa? Kerana ada peranan ilmu dan pengalaman tadi. Akan dapatlah yang disebut sebagai hikmah. Jadi tuan-puan sekalian, itu yang keberapa tadi? Ustaz pun dah keliru dah. Yang kelima Yang kelima iaitu soal meningkatkan profesionalisme yang tinggi. Dan yang keenam tuan-puan sekalian adalah kreativiti. Yang keenam kreativiti bila kita sibuk, banyak tanggungjawab, kita kena kreatif. Kreatif ni termasuklah juga yang work smart, ya. Kena kreatif dalam merancang, kena kreatif dalam melaksanakan, kena kreatif. Ustaz tak nak bila kita sibuk, kesibukan jadi alasan. Kenapa rumah bersepah? Sebab saya sibuk. Allahu Akbar. Jangan cakap macam tu. Ya, jangan cakap macam tu. Sebab an-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian daripada iman. Dan sebenarnya menjaga kebersihan lebih mudah daripada mengotorkan bagi orang yang memang sudah terbiasa menjaga kebersihan. Allahu Akbar tu nak cakap macam mana? Contoh ya tuan-puan, kalau kita keluar daripada bilik hotel, kita menginap kat hotel tu orang lain punya, kita cuma tumpang kan, menginap, nyewa. Tapi tuan-puan, orang dah terbiasa dengan sifat, dengan sikap pembersih ya, dan elemen-elemen yang saya sebutkan banyak-banyak tadi. Kalau dah terbiasa yang itu, InsyaAllah tuan-puan takkan tinggalkan hotel tu macam tongkang pecah. Dengan alasan, alah nanti ada pekerja yang akan bersihkan. Ya, pekerja tu dibayar, biar dia lah bersihkan. Wallahualam lah kalau ada yang berfikiran macam tu. Tapi, kalau bagi ustazah lah ya, ustazah kadang bebel dengan anak-anak. Kalau nak keluar tinggalkan hotel ke, homestay ke, ya, kalau ada anak-anak yang sebut tak apa Umi, nanti ada orang bersihkan, ustazah akan kata tak. Kita tak jumpa pun orang tu, tapi kita boleh tinggalkan kesan dakwah dan mesej dakwah kepada orang tu. Kalau orang tu masuk bilik yang kita tinggalkan, dia tengok, Masya Allah, ya, bilik tu bersih, rapi, kita susun macam mana kita masuk, ya, sekurang-kurangnya hati kecil dia bertanya, ya, jenis yang bagaimanakah orang yang masuk menumpang kat bilik ni tadi. Kalaupun dia tak kenal pun siapa kita, tak ambil tahu nama ke apa, tapi jenis yang bagaimana, agama apa, bangsa apa, hati kecil dia mesti nak tahu tuan-puan. Ya, oh, biasalah dia kata, ni Muslim ni. Allahu Akbar, dah dapat pahala mesej dakwah. Dan lagi satu, saya nak kata macam ni, tak tergamak tuan-puan nak tinggalkan kotor, tak tergamak. Sebab tu saya kata apa, kalau kita jaga kebersihan, lebih mudah jaga kebersihan daripada mengotorkan.
Kenapa susah nak mengotorkan? Sebab tak tergamak nak biarkan kotor. Senang je bersih ni, Masya Allah. Senang je bersih ni. Yang susahnya nak tabur-tabur tu payah. Nak kotor-kotorkan tu payah. Dia hanya perlu kepada kreativiti kita, kemahiran kita, kesungguhan kita. Ya. Jadi jaga kebersihan. Macam mana nak jaga kebersihan? Disiplin kena tinggi. Cara nak jaga kebersihan, didik anak-anak juga supaya bersih. Kalau tak kita bersih, anak-anak menyepahkan pula. Jadi kreativiti dalam nasihat, dalam menyusun jadual, dalam melibatkan keluarga, ni semua penting. Saya pernah tuan-puan, orang masa tu kita kan, yelah kita baca buku juga kan ya, buat research apa semua. Hari tu nak siapkan tesis. Tapi bila orang masuk bilik ustazah, office ke apa, buku tersusun seolah-olah macam tak pernah disentuh. Ya, jadi seolah-olah macam tak membaca ke? Masya Allah, mestilah membaca ya, mesti membaca tuan-puan. Tapi terlalu mudah lepas baca simpan, terlalu mudah insya-Allah lepas baca susun balik. Ya, sebab tak suka tengok benda tu buka semua atas meja sampai tak tahu kan tengah-tengah tu ada kopi lah apa. Masya Allah. Memang tak suka nak tengok. Kreativitinya senang je. Okey, buku yang nak baca lagi ada satu kotak. Kotak kat tepi tu, itu kotak buku yang memang kita nak buka lagi. Okey. Yang ni pula macam mana? Yang ni pula ada tempat dia. So, contoh macam kat belakang rak buku saya kat belakang, ustazah dah ada tiga ruang tuan-puan. Itu buku yang memang ustaz akan ambil letak. Itu memang buku yang hari-hari akan ambil letak. Dah ada rak dia. 3. Ya. Yang lain-lain kadang-kadang kita ambil untuk rujukan, kadang kita tengok. Jadi sebenarnya kreativiti je. Ya, kalau kita nak bersih, nak apa semua, sebab benda tu akan mempengaruhi persekitaran kita. Ya, bila persekitaran tu busuk, persekitaran tu kotor, rasa benda tu akan mempengaruhi kita punya mindset lah tuan-puan sekalian. Dia akan memberikan kesan secara langsung tak langsung kepada pengurusan kehidupan kita juga. Jadi kena kreatif. Ya, baju kat rumah apa semua, kebersihan, kekemasan tu sangat penting. Ya, sangat penting. Nak masak masa mana? Takkanlah kita sentiasa kata tak boleh masak. Kenapa? Sebab mak bekerja. Takkan selama-lamanya macam tu. Ada cara dia. Kena kreatif. Ya, ada hari yang kita memang menyediakan ramuan-ramuan dah siap blender masuk dalam freeze contohnya. Okey, nanti senang nak masak cepat je. Jadi kena kreatif juga. Jangan pilih masakan-masakan yang lama-lama, nak kena kukus 2 jam lah. Memang tidak lah kalau ustazah ya. Yang senang-senang je, yang cepat-cepat. Jadi kena ada kreativiti. Dan yang terakhir adalah menyusun keutamaan. Tuan-puan sekalian, kena banyak muhasabah balik kerja-kerja kita buat ni, apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita nak capai sebenarnya? Ya, kena tanya diri kita. Kadang-kadang kita ni banyak tersasar. Ya, apa yang aku nak kejar sebenarnya? Apa yang aku nak buat? Takut yang kita nak kejar tak apa-apa tuan-puan, keluarga kita pula ya tak terkawal. Ini sangat penting ya. Ustaz sebenarnya dah lebih masa juga ni. Sebenarnya sangat penting tuan-puan. Ustaz takut sangat kita terlepas pandang. Ustaz cakap daripada pengalaman ni tuan-puan. Kadang-kadang kita nak mengejar sangat kejayaan kita, career kita terlepas pandang dengan keluarga kita. Terutama pendidikan anak-anak. Kita banyak membenarkan saja perbuatan kita. Alah tak apa, kita dah buat macam tu, kita dah buat macam ni. Tapi ingat, bila berlalunya hari, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, kita akan mula nampak hasil. Kita akan nampak hasil. Masa kita nampak hasil tu tuan-puan, Masya Allah, menung sekejap. Bukan menung sekejap, menung lama. Apa yang aku dah buat lompongnya kat mana Lemahnya kat mana Kenapa tiba-tiba anak aku jadi macam ni? Kenapa akhlak anak aku macam ni? Kenapa anak aku jadi kurang adab? Kita akan mula terhenti tuan-puan sekalian. Tapi ingat, masa tidak dapat dipusingkan kembali. Sebab itu ini pesanan ustazah pada diri sendiri. Pada tuan-puan yang sedang mendengar. Hati-hati, cermat, selalu muhasabah diri, selalu buat penilaian. Mata kita tu, mata zahir, mata batin kena sensitif sangat. Sense dia tu kena kuat sangat untuk melihat perkembangan anak-anak kita, emosi anak-anak kita, perkembangan pelajaran anak-anak kita. Kenapa? Jangan sampai kita tak perasan semua tu,
kita hanya nampak kesannya selepas 20 tahun. Pun begitu, kalau itulah yang berlaku, jangan putus asa. InsyaAllah ya, selama mana kita hidup, tetap ada jalan keluar untuk kita memperbaiki urusan kerjaya dan urusan keluarga kita. Wallahualam tuan-puan sekalian, saya berhenti dulu. Ya, serahkan kepada Puan Amira semula. Kalau ada soalan, 1-2 soalan ya Puan Amira, silakan. Puan Amira, Ustaz tak dengar suara Puan. Okey. Okey, baru dengar. Okey, bagi yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah letakkan soalan di ruangan komen Facebook Pusat Islam UMP. Jadi Ustazah ada soalan melalui WhatsApp kat sini. Soalan yang pertama, apa pendapat Ustazah tentang isteri yang bekerja, balik kerja, bad mood, marah-marah dengan suami dan anak-anak kerana penat bekerja. Dan satu lagi situasi sama, bad mood dan marah-marah ketika balik daripada kerja kerana penat, dan dalam masa yang sama menjaga suami yang sakit, tapi suami ni hanya berdiam diri sahaja tanpa macam marah balik kepada isteri. Adakah ianya dikira derhaka kepada suami? Itu soalan pertama. Okey, bila sebut tentang balik kerja marah-marah, ini melibatkan pengurusan emosi, ya, bahkan kesihatan diri juga, ya. Okey, Ustazah dah pernah lalui juga balik marah-marah tu ada, tapi kita tahu kan apa kesan selepas itu. Jadilah seorang yang boleh membuat pilihan yang bijak dengan melihat kesan yang berlaku dengan setiap tindakan yang kita lakukan. Jadi kita ni, sahabat-sahabat, jangan bila kita buat sesuatu, kita tak tengok akibat dia. Sebab kita nak result yang baik kan, daripada setiap respon kita tadi, kita tengoklah, kita lalui. Okey, katalah tuan-puan nak cuba, puan-puan nak cuba. Okeylah, saya bengang dengan suami saya nak balik marah-marah lah. Tuan-puan tengok apa yang berlaku lepas marah. Sebab, saya cakap ni kenapa? Sebab lain-lain juga kesannya, lain-lain juga peribadi dan karakter keluarga masing-masing kan. Betul ya Puan Amira? Betul. Jadi kalau misal kata, suami saya bila marah-marah Ustazah, okey dia. Ya, bangun dia menolong bila saya marah-marah. Okey, satu, kita kata apa? Okey, berjaya kita menggerakkan suami yang tadi malas ke apa, dengan kita marah, dia bangun. Satu. Yang kedua, tengok apa kesan daripada kita. Takut lepas kita marah-marah, cik Panadol 2 biji. Takut lepas marah-marah, cek kita punya tekanan darah. Naik tinggi kita punya apa? Tekanan darah. Okey, tengok. Sekarang katalah, betul, saya jadi tak sihat. Saya jadi begitu-begini. Okey, tanda kan? Tuan-puan, jadi orang bijak. Buat pilihan untuk diri kita dengan izin Allah. Sebab apa yang kita buat, pasti ada kesan. Ya, tak ada satu benda apa yang kita buat yang tak ada apa-apa langsung. Kalau tak ada apa-apa pun, kesannya tak ada apa-apa lah. Maknanya apa? Tak efisien yang kita buat. Kita kena study atas setiap pendekatan yang kita buat. Contoh, ya, dia kata, jadi bila kita study atas pendekatan tu, so buat pilihan yang baik. Memang tak gunalah nak marah-marah. Contohnya lah. Ya, sebab apa? Buat sakit kepala kita je, tak berubah pun marah. So kita cari kaedah yang lain. Sebab macam ni, saya tak nak cakap dengan tuan-puan, tuan-puan jangan marah-marah tau. Balik tu sobar je. Balik tu maknanya terus mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau saya cakap macam tu, nampak macam saya cakap terlalu teori, dari segi praktikal dia bukan macam tu. Sebab saya lalui tuan-puan. Kalau kita dah geram, ya, betul kita nak sabar, tapi kita manusia biasa. Betul tak Puan Amira? Betul. Jadi ada masa kita termarah juga, ataupun kita rasa kita nak marah juga, tapi kita jadi orang yang bijak. Tengok kesan. Sebab macam saya kata tadi, yang penat dalam hidup kita ni menguruskan kesan atas perbuatan yang kita buat. Penat, yang itu ambil masa banyaknya benda. Tapi kalau kita tahu dah, okey, marah tak jalan.
Kalau marah jalan pun takkan siasanya marah-marah. Nanti akan jadi personality kita jadi isteri yang marah-marah. Kita pun tak nak macam tu kan. Tak best juga untuk diri kita melihat personality kita macam tu. So kita buat pilihan yang bijak dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan kemahiran dan dengan budi yang menjadikan kita insan profesional tadi. Ya, so kita insya-Allah kalau dah ada elemen tu kita tahu nak buat macam mana. Contoh, okey, buat bertenang. Kalau kita masih boleh berbincang, kita berbincang. Kalau benda tu tuan-puan sampai tahap perbincangan tak jalan, orang ketiga bagi nasihat pun tak jalan, jangan takut dan jangan malu dan jangan segan untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi kerana ini melibatkan hak dan tanggungjawab. Terutama kalau melibatkan antara suami isteri ya, hak tanggungjawab. Kita tak boleh nampakkan bila seorang isteri pergi buat pengaduan ke pejabat agama kerana suami tak bertanggungjawab, kita kata isteri ni derhaka. Isteri ni nak aibkan suami dia. Tolong bezakan menolong dengan nak menjatuhkan. Sebenarnya kalau sampai tahap seorang isteri dah cuba dah buat macam-macam cara dan kemudian dia buat pengaduan ke jabatan agama ya, kepada pihak yang berwajib untuk konsultasi, ya, untuk kaunseling dan sebagainya, untuk ambil rekod, untuk bagi nasihat, dia adalah step dia pula kan, ya, kalau pihak-pihak yang berwajib. Sebenarnya itu adalah dalam konteks unsur akhaka zaliman wa mazluma. Tolonglah saudara kamu yang dia buat zalim dengan dia terzalim. Dia yang dizalimi dengan dia yang buat zalim. Jadi kita ni nak nolong. Kita tak sanggup tengok suami kita pun dunia akhirat susah. Ya, jadi kita nak menolong. Cara dia macam mana? Kalau perlu sampai ke peringkat undang-undang, sampai ke peringkat penguatkuasaan, sampai ke peringkat pihak yang berwajib, kita buat dengan menjaga tata susila dan adab yang selayaknya, etika yang sepatutnya. Jadi macam tu senang bagi ustazah, senang ya, macam tu je lah kan ya. Jadi ya, jangan isukan dulu soal derhaka lah apalah, tolonglah. Kita bercakap ni biar adil. Keadaan yang berlaku, katalah keadaan yang berlaku, isteri yang bekerja, suami tak bekerja, suami tak bersungguh-sungguh, ya, suami tak tunaikan tanggungjawab. Jadi kita jangan bila kita nak settlekan masalah itu, kita hanya melihat pada satu pihak. Berlaku adil lah, timbang tara lah pada dua keadaan. Dan kita pun adalah manusia yang boleh memahami benda tu. Jadi jangan terus kepada, oh ni derhaka, ini nanti dulu, slow dulu. Ya, selesaikan satu persatu elok-elok. Kita bimbing. Memang sempadan ni memang kita tak nak sampai berlaku penderhakaan, ya, tapi jangan lupa suami yang tak menunaikan tanggungjawab juga, ya, adalah suami yang derhaka pada Allah, ya, yang maknanya tidak taat kepada Allah. Jadi benda tu kena dilihat dalam skop yang lebih luas, ya. Jadi ustazah sangat tidak setujulah kalau yang marah-marah tadi, sebab saya rasa itu bukan pilihan yang tepat, ya. Saya dah pernah buat juga, ya, balik-balik marah dah pernah. Bukan pilihan yang tepat, Pak Amira. Yang lebih tepatnya apa dia? Kita tenang, kita kontrol semua keadaan itu dengan pertolongan Allah. Wallahualam. Seterusnya soalan ni daripada Facebook, daripada Puan Zailan Uthman Azhar. Bagaimana nak menangani sikap suami yang bersikap tidak mahu membantu kerja-kerja di rumah? Okey, terima kasih atas soalannya. Ustazah faham bahawa ini bukan satu urusan yang mudah. Kalau Ustazah cuba jawab 1, 2, 3, 4, bunyi jawapan Ustazah macam mudah je. Ya. Tapi Ustazah cakap dulu awal-awal, ia bukan satu urusan yang mudah. Kenapa? Kerana ia melibatkan sudut cara berfikir suami dan juga attitude suami. Sebab tu, kita nampak isu dia apa? Isu dia suami tak nak bantu kerja rumah. Sebenarnya itu cuma, kalau gunung itu puncak je kita nampak. Simptom je tu. Akar dia ada tau. Kenapa suami tak suka bantu kerja rumah ni? Dia ada akar dia. Akar dia apa? Cara dia berfikir, tujuan dan matlamat hidup, persekitaran dia dibesarkan, banyak yang menjadi akar tu. Ya. Jadi baguslah untuk isteri-isteri yang bertanya ni untuk siap sedialah. Maknanya apa? Jangan kita tegur sekali kita harap berubah.
Kita bukan tegur simptom tu je, dia ada akar dia. Jadi berikan tempoh yang lebih panjang untuk perubahan tu. Berikan dos sabar yang lebih besar untuk menanti perubahan tu, ya. Kenapa? Kerana dia ada sebab-sebab tadi. Contoh, kenapa? Sebab kadang-kadang dia sangat berkait dengan keinginan kita untuk mencari keredaan Allah. Ya, besar cerita tu. Keinginan seorang suami itu untuk menjadi hamba yang Allah kasih dan cintai. Kalau memang dalam hati dia nak jadi hamba Allah yang Allah kasih, nak cari keredaan Allah, maka dia akan melihat isteri dia, anak-anak dia, keluarga dia sebagai peluang untuk dia mendapat pandangan kasih dan cinta daripada Allah. Kenapa? Sebab jelas Quran cakap macam mana, hadis cakap macam mana. Ya? Allah memang iktiraf, nobatkan seorang suami yang berlaku baik, menyenangkan, menyantuni anak isterinya sebagai laki-laki yang terbaik. Yang Allah cintai, yang Allah senangi. Tengok macam mana seorang sahabat sampai apa? Sampai kematu tangan ni, melecet tangan. Kerana apa? Mengalihkan batu, jual batu, pecahkan batu, nak cari rezeki ni, cari nafkah. Sampai Nabi tanya, kenapa tangan kamu jadi macam ni? Dia jawab, kerana mencari nafkah untuk anak keluarga aku. Apa Nabi kata? Ada dua riwayat. Satu Nabi sebut, maksud dia, inilah tangan yang diharamkan daripada api neraka. Tengok tuan-puan, semua soalan akan bawa balik kepada soalan yang sangat fundamental. Kepada apa? Tujuan hidup kita di dunia ini. Dan secara lain sebut, Nabi kata, inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasul. Jadi tangan yang menolong isteri anak-anak kat rumah ni dicintai Allah dan Rasul. Sebab tu kalau tak pergi kepada benda yang basic tu, yang asas tu, susahlah nak ubah-ubah simptom ni. Cakap sekali jalan, cakap sekali, lepas tu kan jadi balik semula. Tapi kalau pergi kepada, kamu kata nak cari pandangan Allah dan Rasul, kamu nak jadi orang yang dicintai Allah dan Rasul, jangan nampak yang jauh, kerabat yang dekat ni, anak-anak isteri, keluarga. Buat mereka rasa menghargai kita, hormat pada kita, ya, berterima kasih dengan kita, dengan kebaikan kita, insya-Allah benda tu akan jadi baik. Kemudian sikap, attitude. Saya rasa kena kadang-kadang benda ni kenapa tak nak bantu kerja-kerja di rumah, sebab dia ada mengalihkan fokus dan perhatian dia, kelaziman dia kepada tabiat yang lain. Contoh main game. Contoh suka kumpul barang-barang antik entah apa-apa tapi tak mendatangkan manfaat pun. Contoh suka hobi-hobi yang tak mendatangkan manfaat pun, ya. Okeylah, kita setuju je nak pergi mancing ke apa semua kan, tapi kalau berhari-hari bawa balik pun seekor ikan je, baik kita beli kat kedai, contohnya lah. Boleh nak hobi-hobi tapi kena tengok. Jadi benda tu tak semudah itu kita hanya nak kata nasihatlah suami tu, tolonglah sikit. Sebab kalau kita nak dia punya perubahan tu menyeluruh, dia kena tengok pada akar-akar dia tadi. Ya, kenapa jadi macam tu? Wallahu a'lam. Boleh lagi saya buka soalan, Zah? Okey, satu soalan lagi kot ya, Puan Amira. Okey, daripada Aini bintu Abdul Wahab. Soalan dia daripada Facebook. Bagaimana menyeimbangkan kembali peranan wanita yang dah biasa independen, menyebabkan wanita lebih terkedepan dalam mengurus semua hal dalam rumah tangga. Apakah baik dan buruk daripada hal ini, terutamanya kepada suami dalam menjalankan peranannya? Bagus soalan ni, ya. Bagus sangat soalan ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya. Dia satu sama ada kita menggunakan peluang dengan ada orang yang mengambil kesempatan. Dia di antara dua tu. Ya. Pertama, Ustazah harap tidak berlaku ketika mana seorang isteri mungkin gaji dia besar, mungkin dia independen, mungkin dia banyak membantu dan sebagainya. Tiba-tiba pihak suami mengambil kesempatan. Sikap mengambil kesempatan ini yang kita ingatlah macam ni, ya. Allah menyaksikan. Allah menyaksikan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha halus hisabnya. Selalunya orang yang mengambil kesempatan, dia akan rasa dia bijak. Dia akan rasa dia pandailah sebab pandai mengambil kesempatan. Kita pun panggil
Kita tak kata bodoh mengambil kesempatan, kita kata pandai mengambil kesempatan. Jadi selalunya orang yang dapat mengambil kesempatan ni, dia akan rasa dia bijak. Tengok, aku bijak. Tok Supomu, katalah ada orang yang berborak-borak, Tok Supomu, mu tak pandai ambil kesempatan. Dia katakan, ya, binimu tu, contohlah, dia mengatakan pada lelaki-lelaki yang lain, tak pandai ambil kesempatan, padahal isteri ada duit apa semua. Sebenarnya tidak, tuan-puan. Ya, mengambil kesempatan daripada kononnya isteri tu independen, so dia pun ambil kesempatan, tak payah tu dah tanggungjawab, tak payah tu ini. Sebenarnya dia bukannya menjadi orang yang beruntung, tapi sebenarnya setapak demi setapak dia melangkah tu reverse, ya, menjauhi keberuntungan dan kejayaan dalam hidup. Kenapa? Sebab Allah Maha melihat, sebab Allah Maha mengetahui. Allah tahu sangat hati kita tidak jujur mengambil kesempatan di atas, ya, kebolehan isteri kita, independen berdikari isteri kita. Kadang isteri tu mana nak panjang cerita, okey je lah, ya, tak nak gaduh-gaduh. Allah Maha mengetahui. Sebab itu dalam banyak kes, ya, Puan Amira, sahabat-sahabat semua, ada ramai yang ambil, yang kita katalah nampak macam semua dah diuruskan oleh isteri, ya, jadi suami ni macam dia rasa dia bertuah lah. Tapi tak. Ya, dia akan reflect balik benda yang kurang baik untuk diri dia. Dia tak dapat penghargaan daripada anak-anak. Hubungan dengan anak-anak jauh. Dia rasa diri dia akan rasa sendiri. Mainan dalaman dia sendiri, dia akan rasa dia macam tak berguna. Dia rasa macam isteri tak hormat dia. Dia rasa macam dia tak dihargai. Dia akan larut dan tenggelam dalam masalah yang dia bina sendiri, yang dia sangka dia beruntung pada awalnya. Ini saya cakap daripada pengalaman bertemu, ya, dengan banyak kes-kes yang seperti ini. Akhirnya isteri tu akan mantap sangat, ya, akan lebih kuat jiwa juga, tapi suami akan depression. Ya, asalnya ambil kesempatan. Allah Akbar, banyak sangat dah, ya, kes-kes yang seperti ini. Tetapi berbeza dengan, okey, Allah takdirkan si isteri tu bekerja, berkejaya, membantu, independen apa semua, dan Allah hadirkan juga seorang suami yang pandai mensyukuri dan menghargai. Dia bukan mengambil peluang, tapi dia mensyukuri keadaan tersebut. Maknanya apa? Dia nampak, oh, kalau macam tu rumah tangga kita kena rumah tangga yang kena banyak bonus lah, ekstra kepada ummah, sumbangan kepada ummah. Kenapa? Kita bukan lagi di peringkat yang macam suasana biasa, ya. Jadi dia nampak apa? Dia nampak bukan nak ngelak tanggungjawab dia. Dia nampak apa? Dia nampak, okey, rumah tangga kita, keluarga kita kena lebih lagi memberi sumbangan kepada masyarakat. Kalau dah macam tu, isterinya independen, isteri pun macam-macam dah, bagus dah, suami tambahkan lagi. Itu barulah kita kata nampak berjiwa besar. Ya? Okey, tak apa. Duit isteri tu banyak. Sedekahkan. Contoh, dalam bab infak, boleh infakkan kepada sekian-sekian. Sebab apa? Sebab tanggungjawab dapur apa semua, tak apa. Yang itu abang tetap akan tunaikan. Itu barulah anak-anak isteri akan hargai dan syukuri. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni duit berlebih lah pula. Sebab apa? Suami pun kerja kuat, isteri pun kerja kuat. Tak apa, kita buat sesuatu. Kita asaskan sesuatu pula yang boleh mendatangkan manfaat kepada ummah. Barulah nampak ya Puan Amira dengan sahabat-sahabat semua, barulah dia terus ke depan macam tu. Ini masing-masing suka ambil kesempatan. Ya, jadi itulah yang jadi tidak seimbang, ya, tak seimbang. Dan sikit lagi menjawab soalan tadi, bagi isteri-isteri yang independen, ya, ialah biasa wanita berkejaya ni memang secara tak langsung karakter tu akan jadi macam tu lah, ya. Memang boleh urus banyak benda, boleh urus sendiri, boleh berfikirlah apa macam-macam lah kan, ya. Duit pun ada, pegang kat tangan kan. Tapi tetap, ya, tuan-puan sekalian, kita ni yang paling besar nak cari redha Allah kan, tetap kena pandai membawa diri sesuai, meletakkan kita tu pada posisi yang betul. Jadi contoh, saya bagi contoh yang lah Puan Amira, sebab susah nak cakap beralah-alah ni pun nanti panjang masa lama, ya. Contoh macam ni lah. Ustazah pun kadang-kadang kena jaga juga bab ni lah, bab ni, ya, bab menyeimbangkan peranan ni. Ya, jangan nanti kan overdose, ya. Kita dah biasa bagi pandangan pada orang, jangan sampai kita rasa pandangan kita ni selalu bijak je. Sekali bila bincangan suami,
kita rasa pandangan kita terpakai pada masyarakat. Jadi rasanya pandangan kita ni mesti terpakai juga di hadapan suami. Itulah yang Ustaz kata, siapa yang macam Ustazah ni, yang berkejaya ni, kena hati-hati. Ada banyak keadaan Ustazah tak nak menolak pandangan suami. Kalaupun nak majukan juga pandangan Ustazah akan ambil tempoh dan masa. Sebab tak nak kelihatan seperti pandangan kita yang diguna pakai. Jadi Ustazah percaya isteri-isteri yang kena bijak jugalah. Isteri-isteri bijak ni dia kena buat seakan-akan yang terpakai dalam rumah tangga ni memang macam pandangan suami. Sebenarnya pandangan kita. Jadi kena pandailah dia punya cara-cara tu. Ya. Sebabnya tak nak ada penyakit-penyakit hati yang lain, besar diri, dan sebenarnya dari sudut psikologi rumah tangga pun dia akan ada banyak efek juga tu. Ya, bila nanti suami rasa kita ni macam dah tak hormat dia. Ya, jadi seni sebagai isteri yang berkejaya ni sangat dituntut dengan tinggi. Jadi kena pandai seni tu. Ustaz rasa kalau dulu kan dulu masa tak bekerja ke, masa tak pegang duit ke apa kan, macam rasanya macam boleh cakap sebarang je. Macam boleh je macam nak panggil-panggil, nak jerit-jerit dia pun boleh. Bang, makan bang, boleh. Tapi bila kita pegang duit sendiri, ya, kadang-kadang macam orang kenal kita, tak buat dah perangai jerit-jerit tu, tak ada. Sebab belum tentu yang kita buat masa dulu tu terpakai sekarang. Dia takut nanti suami kecil hati. Jadi kena lebih beradab, kena lebih santuni, kena lebih halus. Supaya apa? Supaya kita dapat jaga hati kita dan dapat jaga juga hati suami kita. Penting hati suami kita tu ya, sebab dia menentukan juga arah tuju hidup kita, dunia dan akhirat. Jadi kena kembali kepada akhlak, ya, budi, kena tahu. Macam itulah, panjanglah pula Ini macam kena satu cara lain lah pula ceramah lain pula. Wallahualam. Mudah-mudahan sampai maksudnya sikit sebanyak. Okay, rasanya setakat tu je untuk sesi soal jawab. Kita pun dah berada di slot terakhir sekarang ni. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah meluangkan masa kita lebih kurang sejam setengah pada pagi ni untuk program seminar wanita profesional. InsyaAllah kalau ada lagi masa yang akan datang, kami akan jemput lagi Ustazah. InsyaAllah. InsyaAllah. Seterusnya kita akan tangguh dulu program kita pada pagi ni. Kita ada satu lagi slot petang ni pada pukul 2.30 petang. Jadi kita akan tangguhkan dulu program ni dan kita akan berjumpa pada pukul 2.30 petang nantilah di Facebook Live Pusat Islam UMP bersama dengan Puan Hajah Rohani binti Datuk Syahid, iaitu penulis buku berkaitan pengurusan kewangan dan pengarah hijrah web dengan tajuk Pengurusan Kewangan Wanita yang Berkerjaya. Jadi saya harap siapa yang hadir pada pagi ni akan bersama-sama lagi kita pada petang ni untuk slot yang kedua. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk pagi ni. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak Ustazah. Terima kasih kepada semua yang menonton secara live di Facebook kita. InsyaAllah jumpa petang ni. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.